Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. 'Ala Allahi tawakkalna rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Bagaimana kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala yang boleh kita berhimpun dalam rumah Allah, iaitu masjid. Ini satu benda yang besar. Kita rasa ingin je, rasa halau je ada berhimpun di masjid. Tapi hakikat di sisi Allah Subhanahu wa taala cukup besar. Cukup besar. Alhamdulillah kita boleh jadi salah seorang pada hamba je, dia pilih boleh hidup sekali. Alhamdulillah. Mulai duk pagar pekak pergi ke Chiang Rai 8 hari bawa punang tok benih tok nebel foto najuk tok email kotak bila le jawab tanding seramai 90 orang 2 timpah gitu tak kereta kita jamuh 10 orang penjamuh 5 orang sebuah bas buah gadu pias semaya jemaah jamak kosak ada ucapan nasihat pias tidur pagi esok subuh lepas subuh ada kuliatul Quran tafsir Quran balas tu lah setiap hari buah malam yang keempat malam yang kelima malam yang keempat tidur tak bukit kalau buat cakap anak anjing, anak babi yang geriong. Hajar orang memeluk agama Islam. Hajar mengucap 2 kalimah syahadah. Alhamdulillah. Ada orang terima, ada orang tak terima. Terima kali tamu, tak apalah, biar ada kalimah tajibah dalam hati, di dalam jiwa itu dulu. Semula bagi pula kita ambil anak dia mai dah berdidik. Ramai anak dia dapat 200 lah, ini kita dah didik. Dia ngaji sekolah Pelatung, kita buka sekolah Pelatung Matium. Alhamdulillah. Jadi buat kelip lagi naik tah bah kita suruh setiap orang tu royak perasa gapo hati perasa mari 7 hari dah ni. Jadi pemimpin semua tak kira tak nebel, tak kira tak meneh, nayuk orang botol ke orang botol, tak email tak gotek. Tak biasa lagi lah terdidik dengan ayat Quran. Kalau ngaji tafsir, ngaji dia kelak, kita nak biasa, kita nak tahu. Ini kita ambil ayat Quran, mai bino imam kita dengan Quran baca Quran. Oh, tak biasa temu lagi pula, dia lagi pula baca apa dia tu. Ustaz, kalau mula lagi pula Ustaz. Alhamdulillah kita kerjasama dengan Abojo, Ojo Petani. Nama kerukan dia nya Obrom Patna Sekaphapunam Jawab Petani. Alhamdulillah kali yang ke-17. Berarti 17 hari dah. Alhamdulillah. Tapi malam ni kita nak kecek lebih kurang berkenaan dengan hubungan kita dengan Islam, hubungan kita dengan Al-Quran, hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Mula-mula sekalinya hubungan kita dengan Quran. Saya sudah banyak kali dah. Ya, kita kena berimej dengan Quran. Berimej dengan Quran balas mana saya royak dah. Lepas tu kita nak pergi sambung sekali lagi nya, iaitu kita kena turut dia. Belajar bererti, faham, lepas tu kena turut dia. Tu orang berimej kepada Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Surah Al-A'raf ayat 3. Maksudnya, hendaklah kamu turut ikut akan apa yang diturunkan kepada kamu dari Tuhan kamu. Apa yang turunkan kepada kita? Iaitu Al-Quranul Karim. Nak kata di sini perintah supaya kamu semua orang berimej turut Quran. Perintah suruh turut Quran. Siapa kata ni? Dalam tafsir kata Allah suruh Nabi Muhammad kata. Nabi Muhammad lah kata ni. Kata suruh kita semua orang berimej sejak pada dulu sampai hari dan sampai hari kiamat, hendaklah turut Al-Quranul Karim. Lepas tak turut boleh tidak? Nak turut setengah boleh tidak? Ni. Ni lah kebanyakan kita tak sapa dalam pengajian kita, tak sapa dalam duk buat kira cara di sini. Setengah-setengah tu bukan kata tak kena turut, bukan kata wajib kena turut, tak boleh turut. Kalau turut sesat, ada juga. Oh, lawan dengan Tuhan tu ya. Saya kata hendaklah kamu turut Al-Quran. Kita orang awam jangan turut Quran, kat wajib sesat kok kita ni. Allah beranding tu baik pada anding. Kata-kata yang berlawan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tak sedar. Kemudian setelah perintah suruh turut Al-Quran, wala tattabi'u min duni awliya, jangan turut orang lain deh, jangan turut orang lain. Jangan turut pendapat manusia, jangan turut apa-apa yang disokong, dirimbuni oleh syaitan. Jangan. Turut Quran esok orang jangan. Jadi tak ada jalan lah kita nak tubik pada Quran tu. Kerana mengipai amal perintah. Kalau mari ayat kata ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum, hendaklah kamu turut Al-Quran. Kita turut Quran. Orang boleh turut tak? Turut Quran. Turut falsafah tu lah, turut demo tu lah, turut demo ni lah, boleh. Tapi dia kata wala tattabi'u min duni awliya, orang jangan turut dah. Baik, nak kecek ke apa kita? Qalilan ma tadhakkarun, tapi sedikit apa yang kamu boleh ambil pengajaran, boleh ambil peringatan. Allah surah Al-A'raf ayat 3. Ayat ni jelas kepada kita. Kata kita ni kena turut Quran, wajib turut Quran. Dalam surah Az-Zukhruf dia bermaksud Tuhan kata siapa yang buat tak indah dengan Quran, buat main-main dengan Quran, tak tepi, buat tak ada sungguh mana, ikut dia nak turut terus kita buat. Tak maulah tak turut Quran lah maksudnya. Maka Quran ni duk tunjuk kita ke jalan yang benar. Duk pimpin kita ke jalan yang benar. Duk royak kata hak tu boleh, hak ni boleh tak boleh, hak tu kena, hak ni tak kena, hak ni al-haq, hak ni al-batil, hak ni jalan ke syurga, ni jalan ke neraka, tu Quran. Tak sesat lah kalau kita tu Quran, tapi tak sih. Buat tak indah. Buat halabala.
Maka Allah Subhanahu wa taala hatta benda lain ganti tempat Quran sana setan. Allah buat cabut Quran daripada kita, tai hatta setan mari jadi kawan rapat dengan kita. Kalau kita dengar Quran memberi petunjuk kepada kita untuk menuju ke jalan yang benar. Setan menunjukkan kita ke jalan yang celaka. Oh, dia kata geruk Quran dengan setan. Tak ada Quran, mari setan. Pas setan kita tahu belakang dah. Seteru kepada orang beriman. Seteru kepada manusia. Ya tajam manusia masuk syurga. Tu setan. Gana-gana punya nak heret masuk neraka sekali dengan dia. Lepas tu ya buat macam-macam. Muka Quran tak ada dah kita ni. Mari setan kau ajak suruh buat tu, suruh buat ni gitu. Lepas tu hak berat sekalinya. Kalau setan ada sekali dengan kita, tak ada benda jahat di isi kita. Tak ada benda karut, tak ada benda tak molek. Molek belaka. Molek belaka apa? Syaitan menghiaskan. Setan berjanguk habis. Panah yak tepek pun, janguk dia pun bedak. Tu setan. Kita buat jahat cerak-cerak, akik bahu lagi, permegah. Rasa kena, rasa letak apa setan depan kita. Kena dah, molek dah. Kena dah tu, molek jatuh. Tu kerja setan. Sebab itulah, kalau Quran tak ada dengan kita, mari setan. Setiap perbuatan jahat, setiap perbuatan karut, setiap perbuatan yang berlawan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, rasa kena belaka. Rasa hebat belaka. Rasa megah belaka. Allah. Betul takut sekali. Pendek katanya, benda hak nak mari pimpin kita dua perkara, Quran dengan setan. Kita ambil Quran, setan tak nak masuk. Kita tinggal Quran, setan masuk dah. Pak kita duduk mana pun itu lah ni. Gua akak mikir pun itu akak mikir. Ya. Sebab itulah kena dah dengan kita pakai majlis ilmi, kita makan berapat dengan Al-Quran Karim. Berapat dengan Al-Quran Karim. Kerana Quran kita kena turut dia. Tayyib. Apabila kita turut Al-Quran, berarti turut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana Rasulullah ni turut Quran. Turut Quran adalah turut Rasulullah. Turut Rasulullah adalah turut Quran. Kerana Rasulullah hatta mari ni untuk nawi manusia pertama patibat dengan Al-Quran, beramal dengan Quran. Kalau Quran, sekat Quran saja, kita nak buat apa tak boleh lagi. Sebab tu tak ada ayat detail dok dalam Quran. Yo ayat secara kasar, lepas tu bangkit Nabi suruh petimbang, suruh beramal secara detail. Nak tengok detail tengok Nabi Muhammad, tengok hadis dia tu lah. Hadis dia buat, hadis dia kata. Itu dia. Jadi Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad nabi manusia mula-mula mari beramal dengan isi Quran sehingga akidah Rasulullah, akidah Al-Quran. Imi Rasulullah, imi Al-Quran. Tauhid Rasulullah, tauhid Al-Quran. Ibadat Rasulullah, ibadat Al-Quran. Akhlak Rasulullah, akhlak Al-Quran. Segala-galanya Al-Quran. Akhlak Quran juga. Sahabat kita tanya Siti Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi lah Siti Aisyah ni. Bagaimana akhlak Rasulullah? Siti Aisyah katakan khuluquhul Quran, adalah baginda Rasulullah akhlaknya ila Al-Quran. Akhlak Quran. Itu dia. Nah, insya-Allah kita bakal jadi pengikut Al-Quran dan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi itu hanya jamin dah. Dalam surah Al-Ahzab ayat 21, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah sebagai contoh yang baik, contoh teladan yang baik. Rasulullah hatta hari ini untuk menjadi contoh yang baik kepada manusia.
Ya banyak orang berkesan dengan contoh, dengan contoh. Ya olehnya kasih dengan demo, anggap saya demo tu, nak jadi perangai demo tu. Kalau kita sayang demo ni, jadi perangai demo ni. Manusia bahasa dia ikan apa? Dia suka meniru. Manusia suka meniru. Kalau demo tu pakai biah walah tu, hidup sayang dia kasih. Akhirnya dia tinggal pakai biah tu. Tapi kita umat Islam, Allah hantar Nabi Muhammad untuk nak jadi contoh idol. Tepat contoh. Nak saya lah nak Rasulullah. Nak wajib lah nak tengok Rasulullah. Nak gapo lagi semua tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena gapo? Karena Rasulullah ni dibangkit oleh Allah untuk menjadi contoh kepada manusia. Tapi Tuhan apa kemah dia ayat dalam ni. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Puak ni je boleh ambil Rasulullah jadi contoh. Orang tak boleh. Siapa? Orang yang mengharapkan balasan baik daripada Allah. Puak Yahudi tak sih balasan baik pada Allah. Puak Kristian tak sih. Orang kufur tak sih. Orang musyrikin tak sih. Orang Islam tak kena Islam, tak sih ke? Banyak orang mencari ilmu syahadah tapi tahu apa dia. Maka orang yang betul-betul boleh ambil Rasulullah jadi contoh dalam amalan dalam hidup harian dia ialah orang yang mengharapkan balasan baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Wal yaumil akhir, dan orang yang mengharapkan balasan baik pada hari kiamat. Dan orang boleh pakai pada hari kiamat. Wa dzakarallaha katsira, dan banyak mengingati Allah. Tu ayat kata walaupun Rasulullah molek dah comel dah intan beliang dah lah. Dah intan beliau dah boleh mai kita, tapi orang nak boleh faedah daripada intan beliau tu orang ada jari kalau cicing. Kata tak jari lagi bermana dah. Intan beliau setara mana molek comel sinat tatam jari tak ada. Tak boleh bubuh cicing. Itulah Rasulullah ni bagi orang yang mengharapkan balasan baik daripada Allah, mengharapkan balasan baik daripada hari akhirat dan banyak mengingati Allah, maka Rasulullah sebagai contoh dan teladan bagi mereka itu. Bagi kita lah insya-Allah. Ya. Pak kita dah lakukan sifat 3 perkara saat ni dah. Maka kalau kita ada 3 perkara saat ni, maka terimalah Rasulullah jadi contoh kita. Nak semaya, tirulah Rasulullah. Kan Rasulullah contoh kita. Nak beribadat, ibadatlah wisupun dengan Rasulullah. Kan Rasulullah contoh kita. Rasulullah bina manusia dengan Al-Quran. Kita tirulah Rasulullah bina manusia pun dengan Quran kita. Saya yakin pun saya ayat ni lah. Tak biasa dengar lagi, tak biasa tengok lagi, tak biasa rasa lagi lah. Pagi-pagi dia baca tafsir. Oh, seronok ya tu. Sedap sungguh kata. Ni pak kita pun kita ambil mana kata? Kita ambil kepada Rasulullah. Tiru Rasulullah. Kan Rasulullah dok didik bina manusia dengan Al-Quranul Karim, baca begitu faham. Itulah dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apabila Allah Subhanahu wa taala menceritakan kata Rasulullah ni Tuhan bangkit mari untuk menjadi contoh kerana dia ni orang mula-mula mai beramal dengan isi Al-Quranul Karim. Patut kita kena turut Quran. Patut Rasulullah sebagai contoh. Mari dalam surah Ali Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kata olehmu hai Muhammad, Allah perintah suruh Nabi Muhammad kata kepada manusia lah. Kata kena kalaulah puakmu kasih sungguh kepada Allah, mungkin nak turut aku. Aku di sini Rasulullah lah. Mungkin nak turut aku. Fattabi'uni. Mai ngapai suruh pai amal juga. Kalau puakmu betul-betul kasih kepada Allah, maka mungkin nak turut aku. Turut Rasulullah.
turut-turut berlakulah. Tu akidah tu Rasulullah, iman tu Rasulullah, tauhid tu Rasulullah. Apabila turut akidah Rasulullah, turut tauhid Rasulullah, tauhid Rasulullah cerak benci kepada syirik. Dia gulawe dia. Dia tak hidup sekali, tauhid dengan syirik tak hidup sekali. Ya kan gulawe dia. Api dengan air tak hidup sekali. Nah, mekering air kerana panah ataupun panah mampu kerana air. Hidup sekali. Oh, api dengan air hidup sekali. Lelah tulur. Tak boleh jadi. Mustahil. Begitu juga syirik dengan tauhid hidup sekali. Tak boleh. Oh, demo tu kuat tauhid dia. Oh, ngapa ingat sosok tu. Tapi duk puja kubur tak ada berhenti. Tak boleh jadi. Tak kena orang kata tauhid tu betul. Molek comel dia tu. Tak ada tauhid lah. Bukan kata tauhid tak kena. Orang dak puja kubur, dak puja tu, puja ni, bukan tauhid yang tak kena. Tak ada tauhid mula lagi dah. Yang nak jadi tauhid apabila tak ada syirik. Ya dua tu je. Kalau ada syirik tak ada tauhid. Allah. Ada tauhid tak ada syirik. Ada syirik tak ada tauhid. Dia tak hidup sekali dua ni. Nanti tadi yang kedua belakang, oh dia mutu. Sebab tak ni lah. Tauhid dia kuat sungguh. Oh, tapi syirik pun tak ada berhenti. Tak ada jadi. Kalau betul-betul orang belajar tauhid sungguh, tauhid Rasulullah SAW, dengan otomatik, dengan sendiri dia kena benci kepada syirik dan dia tauhid sungguh kepada syirik. Kalau kita ada pasal gerang lagi dengan syirik, jelah tauhid kita belum lagi ada. Ada. Nah, ada tauhid lagi. Lepas tu hak Nabi jamin kata orang yang mengakhir kala dengan la ilaha illallah dia akan masuk syurga. La ilaha illallah dia kata tadi dengan tauhid, dalam keadaan tauhid. Bukan semata-mata kata la ilaha illallah, hati tak sih mentauhidkan Allah. Kata banyak mana tak hati. Nah, kata la ilaha illallah tu kalimah tu tauhid. Kalimah tauhid. Sebab itulah kita ni gana-gana apa kita kena turut Rasulullah SAW. Kerana apa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kena turut aku. Yuhibbukumullah. Barulah Allah kasih kepada kamu. Ni satu faedah. Satu faedah dalam ayat ni, kalau turut Rasulullah, Allah kasih kepada kita. Allah sedap. Kalau kita menjadi kekasih Allah, Allah kasih, tak kaya nak nyanyi pada kita, tak kaya nak tahak kita, tak kaya nak tak padu kita. Dia kasih kita kok ceraklah. Dia cara pasuk kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampunkan bagi kamu dosa-dosa kamu. Pada gapo lagi? Kita menjadi kekasih Allah dan kita diampunkan dosa. Gapo lagi nak lebih besar pada ni? Ada dah. Tak ada dah lebih besar pada ni. Maka kita kena kasih kepada Allah, kena turut Rasulullah SAW, barulah kita boleh yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Alhamdulillah. Dah 3 ayat kita ambil. Kemudian dengan Rasulullah SAW ni, dia nak turut dia, nak ikut dia kena kasih kepada Rasulullah. Kata kasih, tak tertanam jiwa kasih kepada Rasulullah, mari royaklah sunnah Nabi. Tak ada pasal gerang sikit, tak ada pasal teriu sikit. Dia kena cok juga, dia cok. Dia kata kalau orang perut besar, cok dia nak say. Tengok pak je, orang sebut je teriu ceruk. Dia cok dia. Maka orang nak turut Rasulullah, orang sanggup turut Rasulullah, berasa nak turut Rasulullah, tepat cah bateri dia, kena kasih kepada Rasulullah SAW. Kalau tak kasih kepada Rasulullah, tak ada. Tak jadi. Tak ada masa nak turut sikit hebuk. Dia mau yak sunnah, tak ada masa apa. Bala mana kasih kepada Rasulullah SAW? Kasih kepada Rasulullah lebih daripada segala makhluk yang ada di atas muka bumi ni. Lebih daripada benda lain. Kita kasih kepada puak kita, kena kasih Rasulullah lebih daripada puak kita lagi.
Kita kasih kepada mak kita, kita kena kasih kepada Rasulullah lebih pada mak kita lagi. Kita kasih kepada isteri kita, suami kita, anak kita, saudara kita, tapi kena kasih Rasulullah lebih daripada benda tu lagi. Allah, ni cara kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih daripada harta, lebih pada diri sendiri, lebih pada anak-anak. Bagaimana ikutlah gapo makhluk, kena kasih kepada Rasulullah lebih daripada benda tu lagi. Kalau kita kasih kepada Rasulullah lebih pada pak kita, Rasulullah kata kena buat ni. Pak kita tu jangan buat benda ni. Mana tanda orang kasih kepada Rasulullah lebih dari pak? Rasulullah kata mu kena buat benda ni. Pak kita tu jangan buat benda ni, jangan buat benda ni. Orang kasih kepada Rasulullah, dia buat juga hak Rasulullah suruh, walaupun pak dia tak kena. Buat apa? Dia kasih kepada Rasulullah lebih ada pak dia. Nah, tu cara kasih. Kalau kita kata aku kasih kepada Rasulullah sungguh ni. Lepas tu bawa siapa punya temu hadis Nabi kata ke, hadis Nabi buat ke, demo tak kena. Pak murid, anak murid misalnya, maka kita pun tinggal Rasulullah tu ada morning. Betul, kita kasih Rasulullah lebih ada pak kita, lebih ada mak kita, lebih ada anak kita. Betul. Ya. Kalau pak mak tu boleh ada payah nak banding. Kita kena kasih kepada Rasulullah lebih daripada masyarakat, lebih pada sangkum, lebih pada orang ramai lagi. Ikutlah gapo-gapo saja. Dia sampai sini kita reti sungguh, kita faham sungguh. Kalaulah betul-betul benda ni sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah betul-betul benda ni mari pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka walaupun orang ramai tak boleh terima pun, kita tak boleh turut orang ramai. Kena turut Rasulullah lagi. Apa? Kita kasih Rasulullah lebih daripada orang ramai lagi. Saya nak ayat satu cerita. Adalah dua puak duk krisis tetap dalam nak mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdalil kepada hadis yang sahih. Hadis sahih dah. Patut orang ni kata kita kena turut kerana ni sunnah Nabi. Orang ni kata tak kena turut, tak boleh. Tak boleh turut. Jadi hak kata kena turut tu, dalil kata ini sunnah Nabi, hadis sahih, kita kena turut. Hak kata tak kena turut tu, kita nak turut sunnah-sunnah Nabi pun kena tengok orang ramai hati. Kalau orang ramai tak boleh terima sunnah Nabi pun buat pecah belah. Tu. Jadi kalau sunnah Nabi orang ramai boleh turut, boleh terima, boleh. Ni sunnah Nabi pun sampai pecah belah, giyuh rendah pakai dia tak boleh. Orang kata balah ni, dia kasih kepada orang ramai lebih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudah, Pak Misal mudah-mudah. Banyak orang dia berpergi balah ni. Napa dah benda ni kena dah, betul dah. Hadis sahih dah. Tapi kalau buat benda ni, murid demo. Tak kena demo. Allahu Akbar. Ini satu cerita lagi yang saya dengar. Anak dia tu bersungguh mengaji situ, ngaji sini, buat amalan hidup sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak dia kata kalau mu dah balan ni, aku pahare saka padamu. Aku tak tahu dah saka padamu. Rumah tu muda tu kena amat tu baik. Hak kena kita kena dalam hana. Hak kena. Apa amat tu baik apa? Kerana aku kasih Rasulullah lebih ada pak aku lagi, lebih ada mak aku lagi. Aku bukan tak kasih kepada pak aku. Kasih, tapi aku nak kasih Rasulullah lebih ada pak aku lagi. Apa tak tahu saka tak apa. Tak tahu rumah tak apa, amat tak apa. Tapi hak saya termuda. Beradu terus ngaji kapal hak buat amalan sunnah pun berhenti terus kerana harap nak boleh saka dari pak dia ni. Ini jelas-jelas orang kasih pada pak lebih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ni misal mudah-mudah tak saya misal payah-payah. Dah. Yang mudah nampak.
Di sini kasih kepada Rasulullah kena lebih daripada segala apa yang ada di atas makhluk ni, tak kira harta, tak kira pok, tak kira mok, tak kira pengkat, tak kira siapa saja. Bukan arti kata kita kena benci kepada pok. Kasih kepada Rasulullah kena benci pok, bukan. Pok kena kasih, kita kena kasih kepada pok kita. Kena taat kepada pok kita. Tapi kalau berlagu dua tu, kita kena taat Rasulullah. Tu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat ni, An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih utama bagi orang mukmin daripada diri mereka sendiri. Allah. Diri kita sendiri kita kasih. Tapi kena mengutamakan Nabi lagi daripada diri kita. Apa tak kena kecek ni. Mak tak kena kecek. Anak pining tok laki tak kena kecek. Diri kita sendiri kena mengaulakan Nabi lagi daripada kita. Sebab itulah kita tengok para sahabat dulu. Tepih Rasulullah kena Rasulullah dalam perang Uhud. Orang nak akik pedang dan hotel Rasulullah bawa kena dia. Buat apa dia kasih Rasulullah lebih tinggi dia sendiri. Dia mati tak apa, dia sakit tak apa. Pentingnya Rasulullah selamat. Tu. Hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladih wa walidih wan nasi ajma'in. Inilah jadi. Bagaimana? Tidak beriman seseorang kamu sehingga dia kasih kepada aku, pada Rasulullah lah, lebih daripada anak dia, lebih daripada pok dia, lebih daripada semua manusia. Barulah jadi orang beriman. Berat-berat berlaku deh, berat-berat berlaku deh. Kalau tak tahu, sedap duduk sikit, buat tahu sudah tak leduk lah, payah. Lebih kita ni, lebih kita dah tahu. Kalau tak tahu, mujur, aku tak tahu. Kalau mati lah, kalau tak tahu, mujur lah. Tak ada mujur. Kalau tak mengaji tu, dia berdosa dah. Buat pun tak tahu. Dia kalau orang cerak dah. Dia di Nabi orang cerak dah. Orang mengajar bercakap dah. Nabi ada dia tu aku tak tahu, amujur aku tak tahu. Kau tahu berat aku. Tak boleh tak lepas. Nabi berdalih kata kita tak tahu tak boleh dah. Dia kena tahu macam dia hari ni. Dunia ilmu penuh penat hari ni. Sebab itu tidak beriman seseorang kamu sehingga dia kasih kepada aku, kepada Rasulullah, lebih pada anak dia, lebih pada pak dia, lebih pada semua manusia. Jadi nak turut sunnah Nabi SAW, kena tengok orang amal dulu tu, bukan dia lah. Bukan dia. Ni saya dengar sendiri. Bukan kata gamuk-gamuk koyak-koyak, tak lah. Pak orang kata tu bukan orang tak tipu. Orang lapis sedap, orang boleh dia petua, huduh-huduh jugalah. Tu jadi, kalau kita mikir ni, tak usah kata Rasulullah. Kalau pok kita ada 10 beradik misalnya. Pok kita suruh buat ni deh. Ni buat baik turut ayah ni. Lepas tu ada anak saudara tu nak turut ayah pun kena pakat pok ni dulu. Pok ni kena kedak tau adik-beradik kita ni. Kalau adik-beradik kita kena boleh buat. Kalau adik-beradik tak kena, ayah suruh pun tak boleh. Di situ dah. Kena tak saya tu? Nak turun ayah kena tengok adik-beradik setuju tak setuju dulu. Kalau jadi ayah marah sungguh, marah, percayalah marah. Habis saksi kita selaku pok. Anak nak turun, dia mau setuju belaka boleh turun. Tak setuju tak boleh turun. Apatah Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Jadi kita jelah kita kena turut Rasulullah SAW. Maksud Rasulullah itu sunnah Rasulullah SAW. Tak boleh kita nak paling belakang. Walaupun satu.
Turut sunnah Rasulullah bukan pilihan. Bukan pilihan. 1, 2, 3, boleh. 4, 5, 4 tak lagi. Turun ni jangan aku. Tak. 5, 6, 7, boleh. 8, 9, 8, 9 tak boleh. Kata baca aku ni. Wak saya ni turun lagi aku. Kalau nak sekut 2 kalau bayar saya kita tak. Tak tapi 10, 11 tu ni boleh turun. Bukan dia orang Islam, bukan mukmin yang sebenar. Pasal pilih dulu. Dia tak boleh pilih, tak boleh pilih. Gana-gana pun kita kena redha. Apa saja yang datang kepada Rasulullah, kita kena redha, kita kena terima. Kalau kita nak talih tu, suku kira pula kalau nak talih tu. Tapi pegangnya kita etika kita, aku kena turun ni, tapi aku malah. Atau lah kita. Hak pasal aku tak boleh turun ni. Gana-gana aku tak turun ni. Oh ni kata aku berayukku ni. Hak tu hak talihnya. Kalau malah tahu kata turut sunnah Rasulullah kena semaya jemaah. Tapi tak ada pergi semaya jemaah. Tak apa, malah. Bukan tak apa. Jadi nak kata tak ada pergi lawan dengan Nabi dak lah. Hak talih wala mana? Solat Nabi semaya jemaah di masjid. Semaya jemaah apa di rumah pun tak ada gapo. Nanti masjid kena lalu. Hak ni hak talih. Nah. Allah bagi dia cara dia. Wajib semaya itu wajib semaya jemaah. Tapi aku malah. Tu lah kita tu. Dengan malah tu jadi dia. Dosa dengan malah tu ya. Jangan berdosa dengan dia bercanggah dengan Nabi SAW. Maka kita kena kasih kepada Rasulullah SAW. Itu pertama kali penawar boleh kita nak turut Rasulullah SAW. Ayat Quran tu seperti saya kata saat ni lah. Banyak ayat Quran baca saat ni. Lepas tu satu lagi orang kata tak boleh pilih tu dalam surah Al-Hasyr Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Dan apa yang Rasulullah bawa kepada kamu, maka hendaklah kamu semua terima, ambil. Dan apa yang Rasulullah lari daripadanya, maka hendaklah kamu tinggal. Dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat seksanya. Itu dia. Jadi ayat ni jelas. Hak Rasulullah suruh, hak Rasulullah bawa mari, mu kena terima, mu kena ambil. Hak Rasulullah lari, mu kena tinggal. Jadi tak ada kena pilih sikit buk dah lah kita ni. Nak pilih mehok tu, pilih mehok ni, tak boleh. Dalam ayat Quran banyak, tu ayat kata gapo saja yang ditetapkan supaya beramal, supaya terima, tak boleh pilih. Tak boleh pilih. Di antara tanda orang kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah bersawak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersawak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bala mana nak selawat? Fi kulli waqtin wahidin, pada setiap masa dan setiap keadaan. Lepas maya, pagi, petang, masa mana-mana pun kita selawat. Tu selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 50 ni, auzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berselawat ke atas Nabi dan wasallimu taslima. Ayat ni
perintah kepada orang mukmin supaya berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak selawat kepada Rasulullah, malaikat orang kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia hubungi rapat waktu. Orang yang kasih kepada Rasulullah, cerak ia kena berselawat kepada Rasulullah. Selawat kepada Rasulullah, sebab saya kata saat ni lah. Setiap waktu pagi, paling kurang 10 kali pagi. Paling kurang 10 kali petang. Lepas daripada solat, kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada musim. Bukanlah setahun sebulan dia selawat, bukan dia. Tak ada cara Rasulullah pasal ni. Dia tak ada musim dah. Iaitu fi kulli waqtin wa hin. Bulan gapo, hari gapo, minggu gapo, hendaklah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang kita duka cita sekalinya, saya dengar banyak orang fitnah berkenaan dengan selawat ni. Dia buat selawat musim setahun sebulan. Lepas tu orang tu saya selawat tu dia kata puak ni puak Yahudi. Kerana orang tu saya selawat ni puak Yahudi. Orang lagi selawat tu saya selawat ni puak Yahudi belakang ni. Puak nak tangan Yahudi lah. Allah, saya dengar duka cita sungguh. Kata. Balah mana duka cita? Dia di hari ni banyak saya dengar dalam YouTube bersupa, dalam klik bersupa, dalam ceramah-ceramah ke apa semua. Allah, kesian. Dia buat fitnah. Kata demo ni kata gini, lepas tu dia putua dah tu. Allah, kesian. Wak fitnah patut putua. Belah mana wak fitnah? Kata misalnya kata Ahmad misalnya. Ahmad ni jahat, curi barang, kata orang huduh gitu. Ahmad ni jahat. Dia putua. Ahmad jahat dak ali. Ahmad kata sungguh, dia kata dak kali. Jadi boya kata Ahmad ni jahat, karo kata makanya kata Ahmad ni jahat, orang pun nampak ngah. Tapi hok kata Ahmad jahat tu dia buat fitnah. Orang tak kata kali. Banyak saya dengar kata Ibn Taymiyah ni mentakfirkan orang. Ibn Taymiyah ni kata tu ada cakung tak arah. Ibn Taymiyah kata tak? Tak. Ibn Taymiyah mentakfir tak? Kata dia tu ada cakap tu dia buat fitnah ke dia. Lepas tu apabila dia kata Ahmad Ibn Taymiyah ni awak kata tu ada cakung ni mujassimah begitu gini maka orang pasal ni kufur. Petua tu baiklah. Petua tu baik dia tak benar dia buat fitnah dia bohong tu. Ni kesian Allah. Banyak dia hari ni timbul pasal tu dia hari ni. Tak takut pada Tuhan kerana kita ni. Tahu cirak-cirak dia pun tak ada kata. Kita kata dia kata patut tu petua tu berhukum. Allahu Akbar. Waliyazbillah min zalik. Banyak ringgit tu baik hari ni. Boleh jadi buat kita banyak tahu dah. Kalau dia mau buat pun, kalau dia mau kata pun, kalau dia kata sungguh pun, kita negeri petua atas dia tak boleh lagi. Dia pun jelas baik dengar dia ni. Dia pun kata gini. Ni alin ngaku ni. Haram dalam Islam. Hak cerak-cerak dia kata dah. Pakak dengar berlaku dalam YouTube sekarang. Ni alin ngaku pasal ni. Haram tak boleh. Apatah lagi dia tak nak kata, kita kata, kita berhukum tadi dia. Allah ni tak kena pecek dah ni. Allah waliyazbillah min zalik. Sebab itulah kita bakal takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bakal takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bakal cari kebenaran. Cara pada hati kita nak cari kebenaran, maka selamat kita. Selamat insya-Allah. Maka supaya selawat saat ni lah. Selawat saat ni saya nak betul-betul lah, betul-betul.
Demo tu kata demo tu toksik pada selawat. Demo tu lagi ke selawat. Demo ni benci pada selawat. Orang demo tak kasih pada Rasulullah. Orang benci pada Rasulullah, tak selawat pada Rasulullah ni siapa? Yahudi. Amalan Yahudi waktu puak ni pakai amalan Yahudi. Oh, dia tu baik supaya kata saat ni tu dah. Susuk sungguh lah kata amalan Yahudi puak Yahudi pun. Kan lu lagi ke selawat, tosir pada selawat. Tosir selawat tak kasih pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun ni puak Yahudi. Oh, maka timbullah kena. Oh, kalau gitu Yahudi sungguh. Oh, Yahudi sungguh. Patut sungguh nak kata puak ni lagi selawat. Dah. Hang mari mana? Mun buat fitnah. Kata dia kata. Tu cerita yang gini tu. Buat fitnah kau orang, patut apa tua kata tu. Hidup fitnah kata orang lari selawat, orang benci pada selawat, tak kasih kepada Rasulullah, ni puak Yahudi. Allah balah mana yang terima daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Berani. Kita takut apa? Lekro banyak royak. Dia hadis Nabi royak banyak. Nabi kata, mu nak tahu kata dak mengupak. Sebab kata, mu tahu dak mengupak, gapo dia mengupak? Sebab kata Allah dan Rasul lebih tahu. Maka Rasulullah kata, mengupak ni duk royak perihal orang depan orang ramai ataupun depan seorang dua orang ikutlah depan orang lain. Dan hak duk royak perihal dia tu tak kena, tak suka kalau dia duk kecek tu. Duk kecek kalau dia buat gotu kon ni gotu duk royak orang. Nah, tu Rasulullah tu mengupak tu. Lepas tu sahabat Anyu kata, ya Rasulullah, kalau dia buat sungguh ya Rasulullah. Hak kita duk kecek, kita duk royak hadiah dia buat sungguh ya Rasulullah. Rasulullah kata, hak dia buat sungguh tu lah mengupak. Kalau dia tak ada buat, tetap bukan mengupak hak tu, buat fitnah, buat tahumah, tuduh hak tu. Tak ada jalan kita kecek orang lain nak kena. Kalau dia buat sungguh, mengupak. Kalau dia tak buat, kita kata dia buat, orang tu buat fitnah, tuduh orang tahumah. Buatlah dosa kedua. Kalau dia menuak jahat sungguh, curi orang-orang sungguh, karut sungguh, kita royak ke orang. Dia royak sama seorang tak boleh dah. Apatah lagi royak oleh speaker. Allah tu berat benar. Royak tak mimbar Jumaat. Royak dalam majlis ilmi pun dah. Sama seorang pun tak boleh dah. Kalau dia buat sungguh, mengupak. Kalau dia tak buat, kita kata dia buat. Oh, ni berat benar. Oh, dia mau tu begitu, dia mau ni begini, gitu begini. Ni saya noyak tu ya, pelan ni. Tapi tak ada noyak orang lah. Masyarakat kita, kerongkan kita nak buat hospital di Madinatus Salam Taning. Perangkat eleh, mudah, ngup nama sikit-sikit. Buat nak tiap tala. Bukan tala balik kita. Tala balik setantu. Lewat sikit teknik dalam menghantar duit. Maka canggung tiap. Kita tahu hakikat yang sebenar sebab gapo jadi lewat. Allah, ada seorang ustaz habis ngaji luar negeri, klik jadi taimmi. Pada jemaah belum ketebah. Patu baca ketebah gomo pula. Yo yang mono-mono. Yo tu haji buat dia menipu. Nipu duit arak kotan, kata nak buat hospital, buat kerongkang. Bawa arak duit, tak kira ability. Allah, astagfirullah. Apanya berani terlalu. Kita tahu hakikat sungguh. Tu. Orang biasa ni lah. Hodok pedih waktu Allah orang ni. Apa pelajuk duit makan begitu begini. Sungguh tak ya akak? Tak, kita tahu juga tak. Sekut pun tak ada lepuh. Payah kata, ni bukan mengupak ni. Kan dia tak ada buat. Kalau dia makan duit sungguh, tipu sungguh waktu mengupak. Ni dia tak ada makan dia duit. Ni buat tuhmah, menuduh, buat fitnah. Kalau dia buat, mengupak. Kalau tak buat,
buat fitnah. Oh, tak ada jalan sikit gebuk nak boleh ada lorong teluh dah nak boleh pahala kan kita kata tu. Dosa kan dosa aja. Kalau dia buat berdosa kena mengupak. Kalau dia tak buat berdosa buat fitnah. Pada beda apa kata. Dosa kan dosa buat pahala tak ada sikit. Tak ada lorong nak boleh pahala sikit ibu. Pak kita kata malah tu boleh buat kita. Dari pahala kita dak dah. Dari rezeki murah kita dak. Orang kena kita dak orang kecil lah. Kau orang kata tu. Oh tu tak lagi tu mulut huduh sungguh. Tu buat tu lah dah. Jadi tak ada rugi tak apa kan gebuk. Tak boleh pahala, boleh dosa, boleh orang benci. Allahu akbar. Inilah keadaan hidup tak dunia. Hidup tak dunia walah itulah. Sebab itu cara kita nak selamat kita kembali kepada Al-Quranul Karim. Kita kembali kepada sunnah Nabi SAW. Kita kasih kepada Rasulullah. Kita berselawat kepada Rasulullah. Dan kita kena beramal mengikut Rasulullah SAW. Kerana semua amalan Tuhan tak terima kalau tidak ikut Rasulullah SAW. Tak terima kalau tak ikut Rasulullah SAW. Sudah keluar mari sini. Belah mana? Kalau tu sunnah Rasulullah ke, tak usah naik mutu jalan kaki ya. Oh kita rasa malu nak jawab. Siapa kata orang mengaji juga, duk mengajar orang juga dia kata walah tu. Orang beratus juga duk dengar. Delapan tu Rasulullah hang turuklah. Tak usah naik mutu. Pergi Mekah jalan kaki. Tak usah naik kereta. Rasulullah tak usah naik kata. Allah tak tahulah. Kalau orang tak mengajar tu, kita kata padai dengan dia tak kerti. Payah mengajar dia kerti. Tapi ada harinya orang boleh dengar. Tu ada orang dengar juga. Cok-cok mengajar macam orang tak dengar dah. Tapi ada juga orang boleh dengar. Allah astagfirullahalazim. Nabi kata antum a'lamu bi umuri dunyakum. Jelas-jelas Nabi kata. Ya sahabat nak tanya tamat tu. Dia tanya Rasulullah juga nak tengok sunnah Rasulullah sahabat tu. Gapo-gapo Rasulullah. Rasulullah kata haning bukan kerja dia. Mu lebih tahu urusanmu. Urusan dunia nak berjalan nak pergi degah pakai kereta lebih degah pada jalan kaki tu urusan dunia mu lagi mu lebih tahu lagi Rasulullah kata. Berarti tak betul sunnah Rasulullah lah, tak kena jalan kaki lagi Mekah kena haji tak nak kapal boleh lah. Rasulullah kata antum a'lamu bi umuri dunyakum. Dia tak ada pelik lah. Jadi tak kenanya kita dapat pelik tu saat ni je lah. Kemudian kita dengar satu hadis Nabi SAW. Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajiz. Fa innahum may ya'iz minkum ba'di fasawfa yajidu ikhtilafan katsira. Maksudnya menggunakan sunnah aku. Mengetap di atas sunnah aku, Nabi kata. Dan sunnah al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin selepas pada aku. Turut sunnah aku dan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ummah dia mengata hidup baca hidup semaya tarawih berjemaah. Bukan kita orang bid'ah mula-mula, ummah orang mula bid'ah. Ya sedap dia. Itu tak boleh bid'ah, tak boleh bid'ah. Mana? Umat Rasulullah semaya jemaah, semaya tarawih. Dak kali. Ummah bid'ah. Jadi ummah lah buat bid'ah mula. Kalau ummah buat bid'ah for kita tak apalah bid'ah tak apalah jangan kata bid'ah apa. Ya buat kena ke dia. Pada ummah Nabi jamin al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Jadi turut sunnah aku dan sunnah sahabat-sahabat aku al-khulafa'ir rasyidin.
Berarti ada lah tempat tak serupa, tempat kita bertambah lebih kurang. Sahabat ya Al-Khulafaur Rasyidin daripada Rasulullah. Nah, kalau tak ada pada tu Rasulullah tak kena kata dengan sunnah Al-Khulafaur Rasyidin. Kerana dia ni dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita jangan buat peling, jangan buat peling. Buat peling ni lah yang hanya sekali di hari ni. Lepas tu Nabi kata, "Mempegailah sunnah aku dan sunnah Khulafaur Rasyidin dengan kemah sungguh iaitu mungkin kacik benda ni dengan gigi gerham kamu." Gigi gerham kalau kita pakai tali paki ke situ, dia mah herat tak cabut dah. Tidak kum. Balas itulah Nabi buat ibarat kata pegang dengan sunnah dia dan sunnah Khulafaur Rasyidin supaya itulah pegang dengan gigi gerham, kacik sungguh-sungguh, kejak sungguh-sungguh. Itulah dia. Nah, oleh itu nampaknya jelas pada kita malah jadi kasar sikit dah. Kasar atau takut kasar pada tak kata kau gedak kali dah tak ada sebut nama. Noi mudah reti yang mudah faham dah. Noi tak ada dia hari ni jadi malah ni. Keadaan masyarakat kita di hari ini berani buat tuduh ke orang, berani membuat fitnah pada orang, berani gitu kata gitu kata gini, patut petua kat atas demo tu. Allah. Kau kata ke Dr. Ismail Lutfi pun dengan hospital tu. Ya buku, ya petua. Tipu arah, watan wak mau sakit, arah duit, makai kuliah beli tengok dia ada cakung gitu. Nah, ning lah perangai orang Yahudi tu petua lah. Menipu orang, menipu ni. Bukan menipu agama saja, menipu harta orang tipu juga. Dia petua ke dia. Allah. Berani. Tahulah dia boleh dia ada ayat Quran dia. Iaitu supaya dalam ayat Quran Tuhan biasa kata kepada orang musyrikin. Demo ni dia berani kata gitu, kata gini dah. Ada kata waktu kita pada demo tu sebelum pada Quran. Boleh kata boleh kena dakwah tu. Ada kena kita Tuhan turun ke demo sebelum pada Quran ni boleh jelas balah tu. Demo boleh kata balah tu orang musyrikin. So, yang kedua demo ni kata gitu demo berdasar pada ilmu geda. Jadi jelas dalil pada kitab tak ada kitab tu turun pada Quran kalau Quran tak juga dah. Kitab dulu tu turun demo tu tak ada. Lepas tu berdasar pada ilmu tak ada. Lepas tu berdasar pada hawa nafsu. Oh nyanyi. Kita jadi hamba pada hawa nafsu, ikut hawa nafsu nak ke mana turun. Hawa nafsu tu sok cici berat lemu je sok cici ni kita tak boleh manusia jangan tu hawa nafsu. Sebab itulah InsyaAllah kita bakal mari. Tak ada jalan lah. Kita kena kemah dengan Quran. Kalau tinggal Quran, seperti saya kata tadi, setan mai hidup. Dia setan mai hidup, bunuh. Kita jangan dia setan mari jadi saing rapat dengan kita. Jangan setan mai hidup tempat Quran dengan kita. Nah, tinggal Quran, setan mari selalu dah. Kalau Quran ada, setan tak ada masuk. Tu kaedah. Kaedah bukan saya kata tu. Dalam Quran adalah surah Az-Zukhruf. Lagi cari temu. Ada surah Az-Zukhruf jelas. Wa ahla-bala dengan Quran, setan perut hari. Dia setan hari ikut nak mengupak orang boleh, buat fitnah pada orang boleh, nak patut bahau ikut saya nak kata bahau, boleh segala-galanya. Buat apa? Syaitan menguasai. Dia jadi budak setan lah kita kata. Jadi budak setan. Dia budak setan kan aku setan. Jangan pisah jadi kita ni jadi budak setan. Kita kena jadi budak Al-Quranul Karim. InsyaAllah kita selamat. Itulah lebih kurangnya. Lepas tu kalau ada soalan lebih kurang, kita buka peluang sekarang 2-3 minit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya kita tu nabi, kita sunnah nabi dia ada ini yo kita mana kita boleh turun atau kita turun sekat puasa kita boleh turun. Sebab ada semua kayak ada kerana ya Rasul boleh buat selalu tu kita umat. Ya. Ada sebenarnya tu mana? Kita hak kau tu Rasulullah tu kita nak tunggu dalih. Ada hak Tuhan tu kau Rasulullah bini boleh lebih dapat. Waktu jangan turut lah tak ada turut.
Banyak lagi apa ni benda-benda yang Allah taksiskan kepada Rasulullah saja. Ada pun hal lain tu kita kena turut belaka. Kerana Rasulullah Allah hatta manusia, Nabi Muhammad ni manusia seperti kita, tak makan lapar, tak tidur ngatuk. Kalau diri lama lengah, lupa kita habis-habis. Berarti segala Nabi boleh buat tu kita boleh buat. Cuma kita setara mana kita boleh buat tu syukurlah tu. Tapi kita kena turutlah. Kena turut hak bukan kau untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak kata kita bukan boleh turut semua. Kita bukan nabi tu nabi tak apalah. Tu. Jadi Allah bijak dah tak hantar malaikat jadi nabi. Kalau Allah hantar malaikat jadi nabi, tu dia. Tak apa malaikat boleh buat kan. Tapi nabi tak ada. Kerana manusia serupa dengan kita. Bijak Allah, hakim Allah Subhanahu wa taala hatta nabi iaitu manusia. Yang kedua, memanglah kita kena turun ikut kuasa kita lah, ikut kuasa kita. Kalau Rasulullah betul Rasulullah semaya tak biasa duduk nyetak diri semua-semua. Pak kita tak kuasa nak diri kerana uzur tertentu, boleh nyetak kerana ikut kuasa kita. Ya kerana dalam ayat kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mentaklifkan ke atas hamba dia mereka mengikut apa yang dia kuasa. Nah itu manusia kuasa belaka tak suruh. Hak Nabi buat tu suruh manusia boleh turut belaka. Tak ada sahabuk pun tak boleh. Kecuali kita uzur sebab dia tak boleh semaya bila diri. Kita boleh juga semaya, boleh nyetak. Nak kata batal diri, tak boleh semaya, bukanlah. Puasa, nak turut Rasulullah. Kita kena puasa, nak turut Rasulullah. Lepas tu uzur, sakit, demi. Kita koda. Tu nak kata, kita boleh buat juga. Tapi buat dalam keadaan mengikut keadaan kita lah, mampu. Kenalah kata mengikut kemampuan, kenalah mengikut kemampuan. Mengikut kemampuan. Kemampuan jangan ukur yang kita ukur sendiri. Tuhan tahu. Tak mau gini tak aku tak kuasa nak buat. Padahal dia kuasa. Tak ada. Sebab tu kita tipu tak boleh. Tipu ke mak kita boleh. Gini tak mau ya. Laki bisu. Ada laki bisu dia boleh faham mak. Tapi nak faham ku Allah tak boleh. Sebab itulah betul-betul kalau tak kuasa sungguh. Kalau kuasa sungguh. Jadi kita nak bahawa tak boleh kerana Allah tahu semua segala-galanya. Itulah dia. Kena? Tidak pandai. Ustaz, Nabi kan kita tak kiri. Lepas tu? Ulama tak kiri, tak ada ulama. Dengar Nabi lah. Dengar Nabi. Kita boleh terima tak? Pok kita, nak tanya pok kita boleh terima tak? Jadi, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kamu kasih kepada Allah, mungkin kena turut aku. Faham ayah ni? Kan Nabi kan kita neki. Dia berlawai habis. Berlawai dengan Nabi, berlawai dengan Tuhan, berlawai habis. Berlawai habis. Nabi kata alaikum bi sunnati, mu kena turut aku. Tetap di atas sunnah aku. Mu kata jangan turut Nabi, kena turut tu itu dah. Kalau tok gua tekan ni Nabi kiri, mu tinggal Nabi kena turut tu. Kau tu lawan dengan Nabi. Pak kalau Tuhan kata ittabi'uni fattabi'uni, mu kena turut aku. Tu Rasulullah dah. Jadi kita kata lah tu lawan dengan Quran lah dah. Lawan dengan Quran, lawan dengan Nabi. Lawan dengan Allah, lawan dengan Nabi. Ya. Ya, kalau tu guru betul dia tak kata itu. Dia tak boleh kata, dia juga tak boleh kata. Kita pula tu kes orang kita. Tu
kiri nabi-nabi kami kita kiri kita. Ya sebab itulah kita orang Islam ni dia kena cerdik. Tuh jabih. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Dia kena tapih. Orang mukmin bukan sebarang ilmu dia terima. Ikut orang royak terima belaka dah. Sepatut tapah ke dia. Nasi yang molek pun dia terima, nasi buruk pun dia terima, wasi pun dia terima. Bukan. Orang mukmin bukan satu. Orang mukmin dia kena tapih. Kalau ikut orang royak terima belaka tak ada tapih ni, bukan perangai orang mukmin. Kadang orang mukmin tu haja siap dah. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, mu kena tapih. Panjang cerita ni. Boleh 10 minit lagi dah. 10 minit lagi. Allah Akbar. Orang Faransik, Bayrun Faransik, orang Kristian. Dia Muay Thai ni timur seluruh dunia. Banyak orang Faransik, orang Eropah mau belajar Muay Thai ni dah. Ada seorang pemuda baru dia belajar Muay Thai di sini. Di Bakak lah. Boleh champ dari gak setengah-setengah. Dia menikah dengan orang Sia. Retino Sia. Lepas tu ni dah masuk buat, masuk put. Kakak masuk buat dah start. Lepas tu dengan takdir Allah, kehendak Allah Subhanahu Wa Taala masuk Islam. Melalui TV, orang-orang yang kita siap boleh lah. Melalui TV Islam kita, apa semua masuk Islam. Masuk Islam siap dah tu. Ya duit Islam dia kemah kuat sikit belajar apa. Dia mau tu Nek kata kena hidup partai lah, hidup di kuliah Jamiah Fatani. Boleh mengaji. Apa boleh tengok sini lam amalan apa ni bi'ah suasana. Mari sini. Mari masa tu dia nama Hamzah. Kalau setiap waktu lek belakang pada Tok Imam tu Hamzah lah. Setiap waktu lek belakang dia Hamzah. Kecuali kalau dia tak ada cek, dia tak ada di situ lain. Tapi saya tak ada nak situ. Dia isteri masuk Islam juga. Takdirnya Nabi dia tu lebih kemah dengan Islam. Minta dia belajar di Madinah, boleh belajar di Madinah. Boleh belajar Madinah tu esok dia nak kelik malam ni kecek dengan saya. Dia hopat di asrama. Kalau saya bagi kecikan nak kesah pada masa tu. Kecek dengan dia. Saya tanya Hamzah, mau masuk Islam lagi? Tak. Mau masuk Islam lagi? Tak. Dia pergi cakap dah. Hajar pak ya royak gemuk dia tak masuk Islam. Kan boleh gitu. Saya tanya. Dia kata gini. Dia kata orang Faransik kalau orang tak reti baca, orang tak mengaji, bukan nak ucapkan ni, dia tak masuk Islam. Saya tak kena. Kerana kok pai pak apa di kereta apa pai tumti Islam belaka. Dalam TV, dalam radio, dalam khabar makin Islam huduk, Islam jahat, Islam teroris macam-macam lah. Orang benci belaka pada Islam. Orang ni tak asal Islam. Dia menerima 1% berita. Tapi kalau intelektual, orang bijak, orang mengaji, orang ilmu, puan ni ramai masuk Islam. Sebab apa? Apabila dia tengok kata Islam jahat, puan ni tak terima berita. Dia kena kaji dulu sebelum dia terima. Ni faedah nak bercakap ni. Jadi dia mengkaji. Apa dia tengok di pai kereta pun, di kereta dinding besar, Islam jahat, Islam kau kita teroris. Apa boleh pakai dia kata Islam? Gapo dia Islam? Dia mengkaji. Gapo Islam? Gapo baca surat tu, baca surat. Oh, Islam agama baik. Mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Sebab tu dalam Paris, dalam bandar Paris, luar Paris tu, orang bijak, orang intelektual banyak masuk Islam. Tak ada putih-putih tu. Tapi ayah dia, mak dia ni orang tak ngaji. Payah nak masuk Islam. Apa? Ikut ayat 5 belaka. Ni sebab tu kita orang mukmin tak kira mengaji, tak kira tak mengaji, tak kira orang bijak, tak kira orang tak bijak, dia tak boleh terima cerak berita. Dia kena tapis dulu belaka. Kerana Allah khamsang. Allah perintah suruh tapis. Jadi kita tak nak pakai sifat orang mukmin ikut royak terima. Wahabi. Gapo Wahabi tak tahu. Ni panha sini. Dah, panha tak pakai sifat orang Islam, sifat orang mukmin.
Cuba tapis sikit gapo habis. Tu nak tahu juga. Bila mau boleh royak kata Wahabi so. Oh, gini kata aku tambah. Baru boleh duduk. Ni gak ambo tak tapis sikit habuk dah. Telah selalu dah lekong lalu dah. Gapo Wahabi? Saya orang biasa tanya saya. Biasa royak saya. Oh, Wahabi tu tak gitu. Anu, saya kata jadi Wahabi. Saya cakap, gapo Wahabi? Kita tak tahu gapo Wahabi. Tak tahu kau. Pamit mana? Tahu apa tu dia kata. La ilaha illallah. Tu ya. Keadaan kita dah hari ni kau dah tu ya. Kau dah kata dengar apa tu kata, ustaz tu kata. Gapo tahu? Allah, lepas kita nak berhujah dengan Allah pada hari kiamat nanti. Allah kesian. Terlalu rendah orang kita. Buat apa tak ada jidik. Tak saya jidik apa? Jadi orang mukmin. Kerana orang mukmin dia tak boleh terima berita mereka kena tapis. Buat apa? Tuhan kamsa, Tuhan suruh. In ja'akum fasikum binabain fatabayyanu. Maka adalah kamu tapis, muwikrak dulu. Nak boleh terima. Pasal jenis ikut wipah tulis selalu ni bukan dia. Sampai bila kita jadi bodoh sampai kesuk. Tak jadi cerdik pun, tak selamat kita. Kata beramal dengan amalan-amalan orang mukmin. Bodoh saja tak apa kok ngaku. Itulah dia. Dah nampak cukup dah ni. Insya-Allah kita jadi orang mukmin. Jadi orang mukmin selamat ada kita. Insya-Allah ibadah ramanya juga. Insya-Allah. Mukmin yang sungguh, mukmin yang beramal dengan sifat-sifat mukmin. Sifat mukmin dalam Quran banyak terayat. Kita bakat berhati, bakat belajar Quran banyak, insya-Allah kita boleh tahu sifat orang mukmin sikit. Maka insya-Allah kita selamat daripada benda-benda hak palsu, benda-benda yang bercanggah dengan Islam. Maka kita selamat dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimati min kulli dhanbin fastaghfiruh. Innahul ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.